Okey, jap cikgu saya lag. Okey, tak apa. Ada rakaman ya. Okey, hopefully you all boleh nampak skrin yang saya tunjukkan dekat sini lah ya. Okey, sebabnya cikgu akan start mengajar bab 3. Alright, yang ni cikgu ambil daripada buku teks walaupun 82 muka surat, tapi tak semua 82 tu saya akan tengok lah. Saya cuma highlightkan mana-mana yang penting. Ini adalah ibarat lecturing lah ya. Okey, apabila kita sebut berkenaan dengan wang ya, okey, wang ni adalah salah satu sistem pertukaran. Ya, sistem pertukaran. Sebelum zaman ada duit lagi kita panggil sebagai sistem barter, sistem pertukaran. Zaman dulu-dulu kalau kita nak membeli kain contohnya, kita kena tukar dengan barang yang lain seperti rempah dan sebagainya. Kalau nak beli lembu, kena tukar dengan tanah contohnya. So dulu adalah sistem barter. Tapi masalah dengan sistem barter ni adalah kadang-kadang barang yang ditukar ni tidak sama nilainya. Ya, dengan barang A dengan B untuk ditukar tak sama barang nilainya. Jadi ada orang kata unsur diskriminasi lah dekat situ ya. Jadi apabila ada sistem mata wang, setiap barang mempunyai nilai dia yang tersendiri. Ada barang yang murah dan ada barang yang mahal. Okey, dia adalah mengikut penilaian ya. Okey, jadi kalau zaman sekarang ni, kalau ikut sekarang ni ada Bitcoin. Bitcoin ni ataupun macam mata wang maya lah ya. Yes, online ya, nak beli barang-barang secara elektronik ya, dan sebagainya lah. Wang digital ya. So yang ni anda boleh baca untuk pengetahuan sendirilah. Okey, mari kita tengok dekat 3.1.1 fungsi wang. Okey, mengapa wang sangat penting ya di dalam kehidupan seharian, bukan sahaja untuk individu tetapi untuk sistem kerajaan ya. Alright, setiap hari kita menggunakan wang untuk jual beli barang dan membuat bayaran. Ini adalah fitrah ya. Okey, maknanya kita biasalah ya, tak no money no talk lah ya. Tak ada duit, tak boleh nak beli apalah ya. Jadi sebelum wujudnya wang, manusia menggunakan sistem barter iaitu proses pertukaran dengan barang ya, maknanya barang bertukar dengan barang. Jadi wang adalah komoditi atau benda yang boleh diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Ya, untuk membeli sesuatu benda, wang ni adalah medium pertukaran. Okey, yang diterima secara umum ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil universally accepted. Ya, maksudnya satu dunia terimalah ya duit ni. Tak ada negara yang tak terima duit. Semua negara ataupun satu alam semesta memang menerima duit. Ya, setiap negara ada mata wang masing-masing. Nak beli barang apa-apa semua ya, barang you nak beli mestilah ditukarkan dengan duit ya. Okay, so itulah antara fungsi wang yang utama iaitu beli dan jual barang ataupun membuat bayaran. Ya, so itulah fungsi wang. Okey, jenis wang macam biasa you all tahu ada duit shilling, wang kertas dengan deposit semasa. Yang ini dalam bentuk cek lah ya. Okey, cikgu dah bagi tahu awal tadi berkenaan dengan kenapa sistem barter pada zaman dahulu susah untuk diterima kerana kadang-kadang barang tak tahan lama, barang tak sama nilai. Lepas tu agreement maknanya persetujuan ada orang nak tukar barang ni tapi tak nak barang tu ya. Jadi memang susah. Ya. Jadi barang tukar barang ni quite difficult lah ya. Alright, selalu soalan yang ditanya ya, apakah 4 fungsi utama wang? Okey. Yang pertama adalah alat perantaraan. Ya, ini adalah alat perantaraan ni yang pertama. Okey, maknanya dia boleh menjalankan urus niaga lah ya, membeli barang dan juga perkhidmatan menggunakan wang. Okay. Ini adalah contoh dia, nelayan ya, boleh jual ikan, kita boleh beli ikan, boleh dapat duit lah. Peniaga kasut dan sebagainya. Alat perantaraan. Okay. Yang kedua adalah alat ukuran nilai. Ya, setiap barang ataupun perkhidmatan mempunyai nilai yang tersendiri. Ada harga buku yang RM2, ada harga buku yang RM10, ada harga buku yang RM15 ya. Harga-harga itu diukur melalui kualiti buku tersebut
dan tahap buku tersebut. Ada buku yang tebal, buku yang nipis, buku yang ikut level, ya, buku ABC lagi murah daripada buku SPM dan sebagainya. Ya. Alright, jadi setiap barang dan perkhidmatan ada nilai-nilai dan level-level yang tersendiri yang diukur melalui duit, ya. Okey. Tengok ini contoh ikan bakar kan. Lain-lain ikan, lain-lain seafood, lain-lain harga dia lah. Ini wang dapat mengukur nilai makanan di restoran. Yang ketiga, alat penyimpan nilai. Kalau kita tak nak guna duit, tak apa, tak ada masalah. Kita boleh simpan duit di dalam bank ataupun simpan duit di dalam tabung untuk kegunaan pada masa akan datang. Ya, kita simpan duit pada hari ini, masa akan datang kita boleh guna. Ya, itu yang ketiga, alat penyimpan nilai. Dan yang keempat, alat bayaran tertunda. Ini dalam kata lain adalah tunggakan. Senang cerita bayar hutang lah, ya. Senang cerita bayar hutang. Ya, sebab ada juga urus niaga yang melibatkan hutang. Ya, contohnya kalau beli kereta ataupun beli perabot yang melibatkan soal beribu-ribu ringgit. Ya, kalau tak dapat bayar hari ini, bayarlah pada masa akan datang. Ya, kalau macam contoh Cox Memot, dia beritahu harga RM1 untuk peti sejuk. Sebenarnya peti sejuk tu bukan berharga RM1. RM1 tu wang pendahuluan je. Ya, harga peti sejuk tu RM1,000. Jadi RM999 tu kena bayar pada hari akan datang. Jadi itu adalah maknanya kalau nak bayar hutang pun mestilah dibayar dengan wang, tak boleh dibayar dengan benda lain. Ini cikgu dah tunjukkan lah contoh kereta Proton macam kereta tadilah. Membeli motor pun kadang-kadang secara ansuran, secara hutang ataupun kredit, ya. So ini adalah 4 utama, ya, fungsi utama wang. Cikgu. Ya. Kalau bayar secara ansuran, dia punya nilai lagi mahal kan? Tak semestinya. Dia mengikut kepada perjanjian antara pembeli dengan penjual. Okey, cikgu bagi contoh, ya. Katakan kamu membeli motor Waisuku, motor Waisuku. Walaupun hari ini harga RM10,000, tetapi katakanlah pada 2 tahun akan datang RM15,000. Dia bukan mengikut kepada nilai masa akan datang. Bukan mengikut RM15,000. Dia adalah mengikut kepada harga yang masa kamu beli tu, iaitu RM10,000. Jadi RM10,000 tu dia akan pecahkan mengikut ansuran berapa bulan dan sebagainya. Kalau dalam perjanjian antara you sebagai pembeli dengan pemberi pinjaman, contohnya Aeon lah yang memberi pinjaman, setiap bulan anda kena bayar 200, bermaksud setiap bulan lah kena bayar 200 dalam masa 2 tahun. Dia tak ada macam, tahun depan, hari ni kena bayar 200, bulan depan kena bayar 300, tak. Dia bukan macam tu. Dia mengikut apa yang kita telah sign agreement ataupun perjanjian lah dengan orang kata pemberi hutang tu. So harap faham maksud dia tu, bukan mengikut kepada nilai masa akan datang. Walaupun harga Waisuku mahal pada masa akan datang, bukan bermaksud kita bayar mengikut harga 2 tahun akan datang, tidak. Harga masa kita beli tu. So harap faham, faham ke maksudnya? Hopefully. Okay. Kurang jelas cikgu. Okey, kurang jelas. Okey, dia macam ini. Dia macam ni, Katakan anda membeli motor Waisuku lah, Waisuku. Okey, katakan Waisuku ni pada hari ini, hari ini katakan Waisuku harga RM10,000. Okey. Kemudian katakan harga 2 tahun akan datang ataupun 2022 lah. Katakan harga dia RM15,000. Okey, Wafi beli Waisuku tu pada hari ni RM10,000 dan dia punya pembayaran ansuran dia adalah contohnya 24 bulan. Katakanlah setiap bulan kena bayar RM300. Bermakna selama 24 bulan sehingga tahun 2022 akan membayar 300 je. Okey, soalan Wafi macam ni. Mungkin Wafi ingat soal macam ni. Adakah pada masa akan datang kita punya ansuran tu akan naik? Betul tak? Jawapannya, soalan dia. Tidak. Ya, sebabnya dia mengikut harga yang dia beli pada hari tu, bukan mengikut pada harga 2 tahun akan datang. Okey, faham. Faham, harga yang dia punya apa orang kata pembayaran yang kita telah persetujui. Ya, itu maksud dia. Ya, okey, so itu maksud dia.
Okay, so jangan risau harga kereta naik, harga Y suku naik kan. Sebab apa kita beli pada sekarang ni, itu yang kita akan bayar. Gitu ya. Cikgu. Okey. Ya. Okey, contoh saya beli phone harga Okey. harga 12,000. Okey. 12,000. Jap. 1,200. 3,000, 1,200. 3,000. Tak. Mahal Contoh sangat. kalau 11,100. Jap. Pening ni nak letak harga ni. Tak apa, anggaran je. Okey, jap. Contoh saya bayar secara ansuran ni, dia tak ada ambil faedah ke? Faedah sikit je. Faedah dia tengok ada kedai tak ambil faedah. Ada kedai ambil faedah. Kalau dia ambil faedah pun dalam 1% sahaja. Kalau contohnya harga handphone tu 1,000, bermakna 1% tu adalah RM10 sahaja. 1% tu RM10. Jadi anda kena bayar RM1,010. RM1,000 ni harga phone. RM10 ni adalah dia punya faedah. Jadi bayar lebih sikit lah, RM10 kan. Itu je. Ada kedai ambil faedah, ada kedai tak ambil faedah. Dia tengok pada kedai. Okey. Okey. Macam ni, kereta ni dia ada bulanan macam ni kan. Kalau ada yang ada yang ambil deposit tinggi, bayar pendahuluan tinggi, murahlah dia punya bulanan. Kalau yang tak bayar deposit, lagi tinggilah dia punya bayaran dia ya. Tak apa, itu nanti kita akan boleh ke ambil kereta tanpa deposit dulu? dia bergantung pada orang tu. Dia macam ni tau. Kalau apabila kita nak beli kereta ataupun beli rumah, kan, dia bank akan tengok kita punya pendapatan. Kerja apa, lepas tu pendapatan sebulan berapa, ada hutang lain ke tidak. Diorang semua ada data ataupun rekod. So kalau anda peminjam pertama ni bermaksud first time lah ya, maknanya tak pernah ada pinjaman selama ni, kemungkinan boleh lah tanpa deposit. Tetapi kalau yang dah ada rekod, macam contoh nak beli kereta, tapi sebelum tu dia dah pernah ada kereta satu, dia dah pernah ada rumah satu, itu susah sikit lah. Tetapi kalau yang pertama kali yang tak pernah ada pinjaman apa-apa, itu boleh lah. Maksudnya boleh tanpa deposit Okay. Alright. Kalau anda tengok duit kertas anda, semuanya telah dicop oleh Bank Pusat. Bank Pusat ni adalah ketua bank lah ya, iaitu kalau dalam kes Malaysia, Bank Negara Malaysia. Kalau anda pegang duit Turki, maknanya Bank Negara Turki lah. Kalau anda pegang duit Amerika, Bank Negara Amerika. Duit itu mestilah sah dicop oleh Bank Pusat dan ada gambar gubernur, gambar atuk tu dekat duit tu Lepas tu ada signature gubernur dan sebagainya lah. So Bank Negara ni ikut sejarah dahulu 1959 lah. Maknanya dah nak masuk 62-63 tahun macam tu lah. Ya. So gubernur tu Perdana Menteri ke? Bukan. Gubernur ni adalah macam di kalangan raja-raja. Di kalangan raja-raja. Yes. Gubernur ni di kalangan raja-raja lah ya. Dia adalah orang yang mengesahkan orang kata harta kekayaan negara dan juga mengesahkan yang duit ni boleh dipakai. Dia ada apa orang kata badan kesultanan dia lah ya. Gubernur ni ya. Dia punya ni. Okey, 5 peranan utama Bank Negara Malaysia, biasalah yang pertama mengeluarkan mata wang, mereka lah yang mencetak mata wang, ya, duit shilling dan sebagainya. Mengawal kestabilan bermaksud tidak boleh mata wang tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Jurubank kepada kerajaan, ya, bermaksud mereka ni mengawal duit kerajaan, ya, mengawal duit masuk dan duit keluar kerajaan. Jurubank kepada bank perdagangan, ya, lain adalah untuk pelaburan dan perdagangan. Dan yang kelima, mengawal kestabilan ekonomi. Okey, bayangkanlah ya kalau Bank Negara Malaysia tidak ada.
Ya, Bank Negara Malaysia tak ada di Malaysia akan menjadi satu masalah besar kerana duit ringgit Malaysia tak boleh nak dicetak. Lepas tu kerajaan tak ada duit dan kemudian mereka juga tak boleh mengawal mata wang. Sebab tu ya yang berlaku pada tahun 1997 dahulu krisis ekonomi mata wang Asia ya yang paling terburuk di sejarah Malaysia berlaku kerana kegagalan Bank Negara Malaysia mengawal mata wang. Mata wang Malaysia terlalu banyak dibeli oleh Amerika. Sebab tu kalau anda pernah dengar dulu seorang yang bernama George Soros. Ya, dia adalah orang US, Amerika. Ya, dia beli banyak sangat duit ringgit Malaysia, sampaikan duit Malaysia, ringgit Malaysia ni peta Malaysia keluar daripada Malaysia ke negara Amerika. Jadi harta Amerika lagi banyak, harta Malaysia lagi sikit sebab dia membeli ringgit Malaysia terlalu tinggi. Okay, sebab tu Malaysia punya mata wang terlalu jatuh, ya. Okay, alright. Yang 5 ni kena hafal lah ya, dia punya fungsi Bank Negara Malaysia. Okay, mata wang asing sebagainya. Yang ni dia ada lagi sampai sekarang, Datuk Muhammad ni. Dia Gubernur Bank Negara. Gubernur ni ketua Bank Negara Malaysia lah Gubernur ni ketua Bank Negara Malaysia Okay, jurubank kepada kerajaan, mengurus pelaburan asing dan sebagainya. Jurubank kepada bank perdagangan, menyediakan akaun penjelasan kepada bank. Senang cerita ya, jurubank kepada bank perdagangan. Bank perdagangan ni adalah bank-bank yang beroperasi dekat Malaysia. Contohnya CIMB, Maybank, RHB, lepas tu apa lagi, Bank Islam. Semua bank-bank ni semua di bawah Bank Negara Malaysia. Ya, sebab tu kalau bank nak beroperasi dia mestilah berlesenkan ya dengan Bank Negara Malaysia. Ya. Kalau tak boleh Okey. Alright. Mari kita masuk bank perdagangan. Ni macam cikgu cakap tadi lah, bank perdagangan ni adalah bank yang berniaga ya, yang bermotifkan keuntungan. Ya, contohnya CIMB, Maybank, RHB, Public Bank dan sebagainya. Ya, ni semua ni bank berniaga lah ya, bank berniaga. Apa yang dia berniaga? Dia berniaga dengan customer lah ya, berniaga. Okey. Cikgu nak terangkan sedikit lah di luar silibus bagaimana bank beroperasi. Okey. Katakanlah CIMB Bank Okey. Anda mesti tertanya-tanya macam mana CIMB Bank ada duit. Okey. Kalau tak ada duit tak bolehlah berniaga. Okey. Untuk pengetahuan anda, bank-bank tersebut dari mana mereka mendapatkan duit terdapat dua cara. Yang pertama adalah melalui pelaburan. Maknanya jual saham lah. Jual saham. Ya, maknanya CIMB menjual saham kepada pelabur, jadi pelabur boleh membeli saham CIMB Bank. Okey, maknanya melabur lah. Yang kedua, ni sangat penting. Pendeposit. Pendeposit ataupun nama kata lain dia adalah penyimpan. Siapa-siapa yang menyimpan duit di dalam bank-bank tertentu bermaksud mereka memberi duit dan kepada bank untuk simpan. Contoh saya ada RM500 jadi saya nak simpan dan depositkan duit dalam CIMB Bank. Maksudnya apabila ramai pendeposit yang penyimpan duit tu, kalau lagi ramai orang simpan duit, lagi banyaklah duit CIMB. Okey, jadi CIMB Bank menggunakan duit penyimpan, pendeposit ataupun duit daripada penjualan saham untuk berniaga. Apa yang dia berniaga adalah mereka berniaga pinjaman. CIMB Bank ataupun bank-bank yang lain memberi pinjaman kepada peminjam-peminjam. Tak kisah kredit kad, pinjaman kereta, pinjaman perumahan. Dia memberi pinjaman kepada orang-orang lah. Okey. Jadi apabila mereka meminjam, CIMB akan kenakan faedah. Ya.
Contoh, katakan orang A ni dia pinjam 1,000 dan faedah yang dikenakan adalah 2% ataupun 2% ataupun RM20. Jadi untung RM20 tu akan masuk ke CIMB Bank. Katakan orang ni 10,000. Bermakna kalau 2% adalah 200. Jadi 200 akan masuk ke kantong CIMB. Ni semua untung lah ni. Dia pinjam duit, dia bagi pinjam duit, lepas tu dia pergi charge faedah dekat orang lain. Kalau yang ni 1 juta, maknanya 20,000. So faedah ni akan CIMB dapat sebagai keuntungan. So itulah modus operandi ataupun bagaimana bank beroperasi untuk mendapat keuntungan adalah hasil daripada faedah pinjaman. Okay, hasil daripada faedah pinjaman. Okay, banyak. Menerima deposit. Ni cikgu dah beritahu dah, menerima deposit adalah daripada sinilah pendeposit ataupun penyimpan duit. Ya. Okay, akaun simpanan dan sebagainya. Banyak akaun. Akaun simpanan tetap, akaun semasa. Lepas tu overdraft ni pinjaman Overdraft ni pinjaman peribadi, pinjaman bercagar. Pinjaman bercagar ni bermaksud kalau tak bayar hutang, harta kena tarik. Contoh kalau tak bayar kereta kena tarik. Kalau tak bayar rumah kena tarik. Ini pinjaman bercagar. Ya. Okey. Pinjaman kenderaan, sewa beli, pinjaman kad kredit, banyak jenis pinjaman. Ya, banyak jenis pinjaman. Ya, mengikut orang lah. Menerima dan membuat bayaran, ya, menggunakan sistem cek. Sekarang bank pun boleh terima kalau nak masuk KWSP boleh, nak keluarkan duit duit pencen boleh dan sebagainya, ya. Nak bayar online ke, debit langsung ni maknanya dia suruh bank untuk tolak duit dia untuk bayar ke pihak-pihak tertentu, nak bayar bil ke apa dan sebagainya. Debit langsung direct langsung ni kita panggil dalam bahasa Inggeris direct debit. Okey, tolak duit tolak duit. Pindahan kredit ataupun kredit transfer, ya, transfer duit untuk buat gaji. Kalau syarikat punya akaun bank, dia akan tolak duit akaun syarikat dan masukkan gaji ke dalam akaun pekerja, ya. Macam contoh syarikat Wawasan Berhad menghantar senarai nama pekerja, bank ni akan pindahkan duit dan pekerja dapat gaji. Okay, perentas dia ada, draft bank, banyak ATM, biasanya kalau macam you all, kebiasaannya ATM lah. Datang bank, pergi cocok duit, dah. Itu saja. Ya, Tashenko ke apa. Kad kredit, ni kalau bayar secara hutang lah, ya. Sekarang ni guna kad debit, ya. Kad debit ni adalah kalau macam beli barang, tak ada duit tunai, gunalah kad untuk tolak. Star grocer banyak guna kad debit. Ya, bayar guna kad. Dan tolak baki lah, ya. Internet banking, kita ada CIMB Clicks, ada Maybank to You, ya. Dan perkhidmatan lain dan sebagainya. Ya, pelaburan emas, urus niaga saham, unit amanah dan sebagainya. Kebanyakan diorang ambil semua, Okay, skim perbankan Islam, apa-apa diorang boleh buat kecuali benda-benda yang haram lah. Ya, contohnya bank Islam tak boleh menerima duit daripada judi, Bank Islam tak boleh menerima riba, bank Islam tak boleh menerima membuka akaun untuk Carlsberg ataupun membuka akaun untuk Heineken contohnya, tak boleh. Okay, jadi mereka punya perniagaan bank Islam ni kenalah berdasarkan benda-benda yang halal sahajalah, ya. Okay, riba, maisir dan horor. Riba ni maksudnya interest, faedah yang terlalu berlebihan. Jadi kita akan tengok jugalah prinsip-prinsip dan sebagainya. Okay, cikgu nak break sekejap. Ada apa-apa soalan ke setakat ni Razik dengan Wafi berkenaan tentang bank perdagangan, CIMB, Maybank dan sebagainya? Tak ada. Wow, so far okay. Tak ada. Okay, bagi cikgu 1 minit sekejap. Alright. Okay. TDM sekejap je. Wah, kau tengok question cikgu. Apa dia? Aku scream Ya ke? Budak tu padu ke? KD3. 3 berapa? Tahu.
Jadi 1,5 Hakim bayar dengan dia. Aku nak join. Tak payah. Aku rasa aku boleh bantai dia. Aku tak sure. Aku tak tahu gameplay dia lagi. Dia dengan budak-budak aku, kita orang 2 kali menang. Dia baru sekali menang, dah kecoh kat semua tempat lah. Tak apa. Tengok macam mana. Pukul 1:30 nanti. Aku tahu Hakim menang. Aku pun dapat tahu dah siapa menang. Aku dah tahu dah siapa menang. Kita kot saya dah tahu kan. Tapi Hakim padu tu dengan budak dingkut. Dah. Tahu kan ada berita terkini Berita Tahu apa tu? lockdown. yang total lockdown tu. Itulah. Bila tak tahu lah. Hari Isnin. Kan? Ni Oh, ni di sini. 1 Jun 1 Jun 1 1 Jun Jun dah. ada. Kot. Hari Isnin rasanya kan 1 Jun kalau tak silap. Berapa hari cikgu? 2 minggu. Berapa hari? Apa yang cikgu Oh. terima dia punya tu 2 minggu. 3-14. 2 minggu. 2 minggu. 14 hari lah maksudnya. Habis nak pergi kedai boleh seorang? Dah boleh semua. Benda-benda penting je. Maksudnya kilang-kilang banyak tutup kot nanti. Oh, habis tu kalau contoh Razik dia nak beli rokok, kedai buka je ke? Kedai buka. Buka. Kedai buka Dia je. macam ni tau. Dia macam ni. Dia orang akan hentikan pengeluaran dulu. Maknanya kilang apabila kilang berhenti beroperasi, pengeluaran tak adalah kan? Penawaran tak adalah. Penawaran dihentikan sementara. Tapi dah lockdown ni permintaan tinggi cikgu. Tapi ikut nasib lah. Sebab tu nanti don't be surprised lah kalau harga barang akan naik. Dia macam ni tau. Apabila kalau kita belajar balik hukum permintaan, apabila permintaan tinggi, harga akan naik. Betul? Kan? Betul. Akan datang lah maksudnya. Permintaan tinggi apabila harga murah, tetapi nanti harga boleh naik kalau terlalu tinggi. Keanjalan harga tu akan menjadi lagi ni. Don't be surprised lah kalau harga ayam tiba-tiba boleh daripada RM8 jadi RM14 contoh. Contoh kerana apa? Permintaan yang berlebihan tetapi pengeluaran tak ada. Katakanlah dia tutup kilang ayam. Oh, total lockdown ni akan harga naik sebab kan ya, harga betul. akan naik. Macam ni tau, pengalaman cikgu semasa lockdown dululah, sebab cikgu kan ketua keluarga dan biasanya membeli barang-barang kan. Salah satu contoh lah harga yang kuat naik lah, harga cili dengan bawang. Dulu harga cili dengan bawang kalau sekilo sebelum PKP tahun lepas, bulan 3 dulu, harganya dalam RM2 lebih, RM2.9 ke RM3 macam tu sekilo bawang besar. Apabila dia dah PKP, lockdown kan, total lockdown, harga dia naik jadi RM6, RM7. Sebab apa? Pengeluar bawang terpaksa berhenti dahulu, tak boleh beroperasi. Lepas tu bawang pula ramai orang yang minta, berebut. Sebab tu harga dia tiba-tiba jadi RM3 ke RM7 tu. Harga keanjalan harga tu jadi naik mendadak. Hari tu ini pun cikgu naik apa dia? Roti Gardenia, harga roti Gardenia. Roti tak. Roti tak. Setakat ni Oh. alhamdulillah lah roti harga sama. Roti setakat ni harga sama. Barang-barang terpilih je. Oh, dia ikut pada ikut pada barang-barang terpilih ya. Tapi kenapa Gardenia berjaya mengawal harga barang tersebut? Sebabnya ialah Gardenia disubsidikan oleh kerajaan. Dibantu. Pernah dengar perkataan subsidi kan? pernah tapi lupa subsidi tu apa? Subsidi ni bantuan kerajaan. Kerajaan yang membantu dia dah salurkan duit ke Gardenia lah juga. Oh. Tapi kesianlah nelayan pun kadang-kadang tak boleh nak bekerja time PKP. Cikgu kalau dalam Malaysia, kita tengok Malaysia, sektor yang cikgu paling kesian sekali adalah nelayan lah. Ini dah bulan 5, bulan 6. Ini kalau dah masuk bulan 10, 11, 12, kalau yang dekat Kelantan, Terengganu tu kalau kena monsun hujung tahun, monsun pantai timur habis, tak boleh nak tangkap ikan. Sian.
Jadi ikan jadi harga lagi mahal ni. Itulah dia. Okey, kita sambung lah ya. Prinsip perbankan Islam kita tengok secara terma dan maksud saja ya. Wadiah ni adalah pemegang amanah. Pemegang amanah ni bermaksud yang menjaga duit lah ya. Okey, bank ni adalah penjaga duit, pendeposit. Mudharabah ni adalah perkongsian untung ya, bermakna orang kata pelabur-pelabur ni mendapatkan untung yang samalah ya. Dan pendeposit pun boleh mendapat untung yang sama rata. By bintamal ajil ni bermaksud jualan secara ansuran. Ni adalah macam Wafi tadi tanyalah berkenaan tentang ansuran, bayaran yang sama. Bayar ansuran. Ya, beli dan kemudian jual balik ya. By bintamal ajil. Okey, banyak. Okey, cikgu nak jam ke. Okey, jenis pekerjaan kita sektor ni ni cikgu jam juga. Sebab sektor ni lebih pada industri ni, ni cikgu jam. Okey, faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, senario sekarang berkenaan pemilihan pekerjaan adalah graduan ataupun pelajar universiti, dulu dia belajar engineering, tetapi nak kerja sebagai engineer tak dapat. Lalas end up kerja jual insurans ataupun contoh kalau seseorang tu dia belajar sebagai chef ataupun bekerja bukan bekerja, dia belajar dalam bidang hotel, tapi bila dia dah kerja, nak kerja hotel tak dapat. Lalas dia end up kerja sebagai peniaga contohnya. Jadi itu pun faktor-faktor yang menyebabkan rakyat-rakyat Malaysia ada juga yang memilih kerja kerana bidang yang dia belajar tak sama dengan bidang yang dia kerja ya. Okey, contoh ni kelayakan akademik salah satulah ya. Okey, risiko pekerjaan, kesatuan sekerja, faktor permintaan. Ada sektor-sektor yang orang kata Malaysia tak nak kerja, orang Melayu tak nak kerja, orang Cina tak nak kerja, orang India tak nak bekerja. Salah satunya adalah construction ataupun pembinaan. Kalau nak membina bangunan, nak membina jambatan, orang Melayu, orang Malaysia memang tak nak. Sebab tu ramainya orang asing ya, Bangla, Nepal, Indonesia, diorang sanggup kerja kat situ. Sebab apa? Bila diorang bekerja, diorang dapat duit Malaysia, bagi diorang duit Malaysia, dapat duit Malaysia, diorang dah kaya lah. Ya, kalau tukar duit dekat sana, memang dah kaya dah. So itu pun salah satu juga ya. Okey, kemudian faktor-faktor lain. Ini untuk boleh baca sendirilah ni. Okey, pendapatan Okey, pendapatan individu Okey, setiap orang masing-masing berhak untuk mencari untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Okey, ada dua jenis pendapatan individu. Yang pertama, faktor produktif dan faktor tidak produktif. Okey, apa beza dia? Faktor produktif adalah faktor pengeluaran yang memberi sumbangan dalam ekonomi. Ini dia, sumbangan dalam ekonomi seperti pemilik tanah, buruh, modal dan usahawan. Maksudnya, diorang bekerja memang direct diorang dapat duit. Ya, maksudnya diorang bekerja terus dapat gaji lah. Ya, pekerja, tanah, buruh, modal, usahawan dan sebagainya. So, diorang dapat gaji, sewa, upah, faedah, dividen. Kalau tidak produktif bermaksud diorang tak ada bekerja, ya, macam duduk goyang kaki tetapi still dapat duit. Ya, contohnya seperti orang tua, pencen, lepas tu pelajar, macam pelajar tak kerja tapi dapat duit daripada ibu dan bapa, suri rumah yang tidak bekerja dapat duit daripada suami. Maksudnya tidak produktif ni tak payah buat kerja tetapi masih dapat pendapatan. Itu maksud dia. Ya. Untuk kita biasanya adalah produktif lah. Ya. Produktif maksudnya kita bekerja, kita dapat duit. Kalau tidak produktif, tak kerja tapi masih dapat. Ya.
So pendapatan individu bukan saja pada gaji tetapi upah tambah sewa, tambah faedah, tambah dividen, tambah untung, tambah bayaran pindahan. Okey, jadi mari kita tengok secara ringkas, upah adalah ganjaran kepada faktor buruh. Upah ni kebiasaannya dalam bentuk gaji lah. Ya, gaji kadang-kadang dibayar mengikut jam, ya, kadang-kadang bayar mengikut penghasilan dan sebagainya. Ya. Okey, kemudian sewa. Okey, kadang-kadang ada tuan tanah ataupun tuan rumah, ya, dia sewakan rumah dengan orang, sewakan tanah dan sebagainya, sewakan bangunan. Jadi hasil sewa tu adalah hasil pendapatan. Kalau faedah pula adalah pemilik modal wang, macam contoh dia simpan duit, dia dapat faedah. Dia melabur duit, dia dapat faedah. So itu adalah dia punya mengikut pada simpanan. Cikgu, Untuk ya, kita kan boleh kan simpan emas dalam bank kan? boleh. Kalau kita simpan, tapi dia macam ni tau. Okey, tapi apa? dia ada charge dia kan? Ada charge juga, tapi sikit lah, tak banyak. Dia macam ni tau, kita orang kata emas ni adalah salah satu harta. Okey, ada emas ni kadang kita boleh jual, kadang kita boleh beli balik. Emas ni kita boleh main dia punya harga lah. Emas ni kita boleh main dia punya harga. Kita kalau sebut pasal emas boleh disimpan oleh bank ke, tidak. Sebenarnya kerja bank ni adalah dia berniaga emas tetapi dia cuma buat sebagai pelaburan saja, bukan untuk simpan emas. Contoh bank dia ada harga jual emas dengan harga beli emas. So maksudnya bukan bermaksud orang tu datang dekat bank, oh okey saya nak beli emas. Tidak. Dia macam ni tau, orang tu datang bank, ya, saya nak melabur main dengan harga emas. Contoh, katakan harga beli okey. Katakan harga beli dalam 100 gram 100 gram emas. Katakanlah harga dalam 1,200. Ya, katakan orang A. Kemudian jual apabila harga naik, katakan harga 1,300. Jadi ya, jual tolak beli 1,300 tolak 1,200 jadi 100 untung. Dia bukan beli emas tetapi dia melabur, dia masukkan duit dalam akaun emas, tetapi apabila harga naik dia jual balik. Dia bukannya maksud membeli emas secara fizikal tetapi dia cuma bermain dengan harga. Ini adalah untuk bank sahaja. Tetapi kalau Wafi atau Razik tanya kat mana kita boleh beli emas secara fizikal dan boleh jual secara fizikal, jawapannya adalah kedai emas itu sendiri. Bank tidak menyimpan ataupun menjual emas secara fizikal, tetapi dia hanya orang kata memberi informasi mengenai harga dan dia akan menguruskan pembelian secara maya sahaja. Bukan beli emas secara fizikal. Ya. Kalau nak beli emas secara fizikal, itu dekat kedai emas. Ya, kedai emas. Macam dekat BSP kita ni ada kedai emas Fariha tu kan? Ada emas dua Fariha. kedai emas tu. Ada dua. Apa dia? Ada dua kedai emas. Ya, tapi kita bagi contoh yang besar lah kedai emas Fariha tu. Dekat situ boleh beli dan jual emas. Ya, kat situ boleh beli dan jual emas. Okey, kalau bank dia bukan jual emas, dia cuma bagi info harga je. Ya. Okey. Salah satu Okey, dividen, keuntungan syarikat, bayaran pindahan, okey, lepas tu cikgu nak fokus kat mana lagi yang dapatan, kejap, kemahiran ni. Okay. Alright, dia macam ni tau. Apabila you all bekerja, kita akan, contoh katakan gaji anda satu bulan adalah RM3,000. Okay.
you all dapat RM3,000 tu betul, memang akan dapat RM3,000 dalam masa sebulan. Tetapi jangan lupa anda akan ada potongan wajib. Potongan wajib ni adalah duit gaji anda akan ditolak untuk dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang wajib disimpan dan tidak boleh dikeluarkan. Contohnya KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, ya, ataupun Perkeso. Okey, pernah dengar Perkeso tak? Okey, Perkeso ni adalah insurans sekiranya anda mengalami kemalangan ataupun kecederaan di tempat kerja. Contoh, tangan kena mesin ataupun muka tersimbah dengan cairan kimia contohnya. Lepas yang itu akan dapat insurans lah. Lepas tu zakat. Kadang-kadang duit gaji anda dipotong untuk membayar zakat. Kadang-kadang cukai pendapatan. So, apabila dah tolak KWSP, Perkeso nama lain dia adalah SOCSO lah. Zakat dan cukai pendapatan, katakanlah anda punya potongan wajib ni hanya 400 sahaja, maka yang kat sini tinggal adalah 2,600 pendapatan individu. Tapi daripada pendapatan individu sebenarnya ada potongan wajib lagi yang nak kena potong. Yang ini merujuk kepada hutang. Pinjaman kereta, pinjaman rumah, bil api, bil air, bil Unify, tolak, dia tinggal berapa je harga. Allowance kepada bini, belanja untuk anak-anak. So tinggal berapa je ya. Jadi selain daripada potongan wajib, ada lagi potongan wajib yang lain tapi merujuk kepada komitmen lah. Ya. Tapi as long as pendapatan boleh guna, sebab apa? Potongan wajib ni tak boleh guna. Duit KWSP, SOCSO, zakat, cukai pendapatan tak boleh diguna sehinggalah ada tempoh matangnya, ya. Okey, pengiraan ni kemudianlah ya kita potongan wajib ya kita dah cover tadi, KWSP, zakat, Perkeso. Okey. Okay, so ni tadilah Perkeso yang kalau ada kecederaan dan kemalangan lah. Cukai pendapatan bayar dekat LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Zakat ya, bayar kepada Lembaga Zakat Negeri ya. Kalau Selangor, Pusat Zakat Selangor lah. Okey, ni masalah yang selalu dihadapi oleh individu-individu termasuk anda berdua. Keperluan dengan kehendak. Kalau kehendak ni ikut nafsu lah. Ya. Kalau keperluan ni memang mengikut keperluan masing-masing. Ya. Gaji tak seberapa nak beli iPhone contohnya. Ataupun gaji tak seberapa nak beli mercun ya, bulan puasa nak beli mercun dan sebagainya, itu semua kehendak tu ya. Jadi ya kita sebagai individu punya tanggungjawab adalah membezakan antara keperluan dengan kehendak. Ni macam percutian ni semua kehendak lah ni, percutian. Lepas tu apa lagi, kalau macam sewa rumah, bil api, bil air, yang ini keperluan lah. Makanan, minuman keperluan lah. Beli handphone untuk anak dulu kehendak, tetapi sekarang mungkin anak nak belajar ataupun adik-adik nak belajar kan PDP kan, so bolehlah. Ada benda yang keperluan, ada benda yang kehendak, ya. Okey. Rokok tu kehendak ke keperluan? Tengok kepada orang cikgu. Pada orang okey. Ikutlah Wafi cikgu, dia kuat isap rokok. Razik keperluan ni cik. Keperluan, okey. Ikutlah, tapi pandai-pandai kawal lah pandai-pandai kawal. Ada orang kata kehendak, ada orang kata keperluan ya. Pandai-pandai lah. Asalkan jangan ada sakit sudah. Cikgu, Okay. Wafi tak isap seminggu demam cikgu. Demam. Itu Saya tak isap rokok ketagih tu. Kalau demam tu. Tak ada cikgu, tak ada. Fitnah. Kalau tak boleh beli Dunhill, belilah Saat ataupun belilah rokok. Apa tu yang Saat. murah tu? Saat. Cikgu, kita orang pernah beli rokok RM5 cikgu. Tak,
yelah tengok juga ada duit, korang tak kerja, janganlah korang beli Dunhill pula. Macam tu lah kan. Dunhill tu mahal. Oh, Chesterfield cikgu. Biasa. Itulah. Tengoklah, paling murah lagi rokok ni lah, rokok gulung lah murah. Buat sendiri. Astagfirullah. Buat sendiri. Tak, rokok gulung yang kretek tu, potong-potong tu kan. Lepas tu gulung tu. Tahu. Razik pendapat? Sebab ada Okay. Apa lagi segmen pasaran ni? Tak ada sangat. Asal dia tak masuk lah. Entah. Ni sekali form 4 cikgu kan? Okey, kita masuk ke bahagian ni kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Okey, ini secara ringkas Ada bayar pakai cash kalau nak beli barang, lagi satu pakai kad. Okey, kad ni terbagi pada dua, kad debit dengan kad kredit. Okey, beza kad debit adalah kad kredit adalah bayar tetapi hutang. Kalau debit ni bermaksud dia akan tolak duit simpanan kita. Ya, macam contoh kad ATM kita tu, katakan ada RM200. Lepas tu kita beli barang dekat Star Grocer RM10. So dia akan tolak lah jadi RM190. So kad debit. Kalau tanya cikgu lagi suka guna kad debit. Kad debit tak ada faedah. Kad kredit memang kena bayar lah faedah hutang kan. Ya. Kad debit ni dia tolak akaun simpanan. Ya. Yang apa ni, yang hutang tu kan, dia ada had dia ke? Ada had dia. Dia tengok kepada bank. Ada bank tu dia tak bagi sampai RM3,000. Kalau lebih pada RM3,000 dia akan block. Ya. Ada bank yang RM5,000. Kalau lebih pada RM5,000 transaksi dia akan block. Ya, kad kredit. So bahaya sebab tu kena be careful Dia RM3,000 ke RM5,000 ke kena berhati-hati. Siapa yang pakai kad kredit ni memang kalau ketagih habis. Memang akan end up kata diakhiri dengan hutang lah. Takut kena blacklist dengan bank. So elakkanlah Cikgu memang tak suka pakai kad kredit ni. Kadang-kadang kalau pergi Giant ke, pergi Tesco ke, orang bank tanya, kita ada kad kredit? Saya memang tak nak lah. Sebab saya nak mengelak hutang. Tak nak hutang. Tak nak berhutang dengan orang. Dengan bank especially. So bahayalah, hutang ni bahaya. Okay, apa lagi ada faedah. Okay, yang ini. Soal pasal transaksi perbankan ni. Fitur ekonomi dalam pembelian kredit. Okey, apabila kita orang kata pembelian kredit ni bermaksud pembelian secara hutang, akan ada kos-kos sampingan yang perlu ditanggung. Okey, kebiasaannya fitur ekonomi dalam pembelian kredit bermaksud dia akan mendahulukan pembayaran. Contoh, katakan anda pergi Tesco, kemudian jumlah bayaran nak kena beli barang semua katakanlah RM150. Okey, dengan menggunakan kredit kad. Okey, apabila anda menggunakan kredit kad, bermaksud bukan anda yang membayar tetapi dibayar oleh bank. Faham tak maksud dia? Apabila anda menggunakan kad kredit, lepas tu pergi ke Tesco, harga barang semua RM150, itu bukan bermaksud anda yang bayar, tetapi bank yang bayarkan untuk anda. So apabila bank bayarkan untuk anda, jadi tanggungjawab anda adalah anda kena bayar baliklah dengan bank. Itu bermaksud bayaran pendahuluan. Ya? Dengan dua-dua kad ke boleh PayWave? Tahu PayWave cikgu? Boleh. PayWave hanya debit sahaja. Oh, debit sahaja. Debit sahaja. Oh, okey. PayWave dia secara debit sahaja. Dia kredit tak boleh. Kredit memang hutang. Okey, hutang dia tak ada wave. Alright, kemudian ada kadar faedah. Oleh kerana bank mendahulukan pembayaran, okey. Mari kita tengok apakah kadar faedah yang perlu bayar. Okey, paling teruk Paling teruk 1 bulan punya faedah adalah 1.5%. Maknanya kalau 1 tahun bersamaan kali dengan 12, 18% setahun.
So jadi kalau anda menggunakan 10,000, bermakna interest anda 1 tahun adalah 1,800. Sebab tu cikgu tak nak menggunakan credit card kerana interest dia terlalu cekik 18% tahun. Bayangkan. Ya. Guna 10,000, 1,800 kena bayar. Dia punya faedah. Rugi. 1,800 ni baik simpan beli handphone satu. Elok. Dan kemudian ada cas kewangan, ya, iaitu cas transaksi. Satu transaksi tolak 50 sen contoh je. Ya, satu transaksi, dua transaksi bayar RM1. Ya, biasalah bank ni kan suka apa orang kata ni kan, charge. Macam itulah, ya. Okey. Ni lah 17.5 ataupun almost 18 lah. Kad kredit memang bahaya, penyakit. Okey. Belanjawan peribadi ni, ini sendiri punya. Okey, ada beberapa jenis pelaburan. Apabila kita ada duit, kita boleh buat pelaburan. Tapi pelaburan yang biasa kita buat adalah simpanan. Ni biasa. Ya, simpanan. Biasanya kita simpan duit dalam bank. Hartanah bermaksud beli rumah, jual balik. Ataupun beli tanah, jual balik. Itu hartanah. Saham, beli saham, jual saham. Unit amanah ni contohnya ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Forex, siapa yang pernah dengar main forex ni, main mata wang lah ya. Beli duit Amerika, jual duit Amerika. Logam berharga ni tadi emas. Ya, contoh tadi emas, perak ya. Bukan ke kalau ikut hukum forex tu haram? Dia haram kena, dia tengok pada haram dari segi apa. Dia haram dari segi apa. Dia macam ini tau. Dia akan pertaruhkan. Okey, dia macam ini tau. Itu kata mufti. Okey, bagi cikgu macam ini. Cikgu tak rasa benda tu haram kerana okey, ini mata wang ini adalah katakanlah US dollar. Okey, ini adalah masa. Okey. Duit Amerika kadang-kadang boleh naik, kadang-kadang boleh turun. Kadang-kadang boleh naik, kadang-kadang boleh turun. Ya, kadang-kadang boleh naik, kadang-kadang boleh turun. Okey. Ini katakanlah hari ni. Hari ni adalah 28 hari bulan 5. Okey. Apabila kita membuat pelaburan mata wang forex, kita membeli untuk masa akan datang. Ya, maksudnya untuk bulan 6, bulan 7 dan sebagainya. Kita beli pada hari ni, ya. Apabila kita tengok harga tu turun, contoh kita beli RM100. Kalau harga tu turun, kita punya nilai pelaburan tu ke 80, jangan jual dahulu. Ya, tunggu dia naik balik. Kalau dia ke 120 contohnya, so maksudnya ada untung RM20. Jadi kita boleh jual balik, tak ada masalah. Okey, mungkin kat sini you all bercakap berkenaan tentang forex itu haram sebab kita pertaruhkan. Sebenarnya kita bukan pertaruhkan. Kita simpan ataupun kita melabur dalam forex ni untuk orang kata salah satu medium untuk pelaburan, dan kita berharap supaya apabila prestasi mata wang naik dan kita boleh jual semula. Ya, sebab apa? Forex ni dia tak ada tempoh macam orang kata dia mesti jual pada esok ataupun dia mesti jual pada bulan depan. Tidak. Selagi anda beli forex tersebut, anda boleh jual pada bila-bila masa. Okey, dia akan jadi haram. Dia akan jadi haram kalau forex tu memberitahu anda beli hari ni, esok kena jual. Apa akan jadi kalau esok mata wang tu jatuh? Of course lah pelaburan akan rugi. Di situ terletaknya haram. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Haram dia terjadi kalau forex ni menetapkan satu peraturan yang ketat yang menyusahkan pelabur. Contohnya, anda beli pada hari ini RM100, dia beritahu, esok anda mesti jual. Tak kira lah harga naik ke turun ke dan sebagainya. Jadi, apa akan jadi sekiranya harga jatuh? Contoh harga jatuh ke RM30. Sasar dia akan rugi RM70.
dia tak memberi peluang kepada pelabur untuk menunggu masa yang sesuai untuk menjual balik forex itu. Faham tak maksudnya? Faham. Faham tak? Dia akan jadi haram kalau forex ni menetapkan satu peraturan yang menyusahkan pelabur. Sebab tu kalau anda kalau anda tanya, kalau awak tanya cikgu beli saham tak haram, tapi beli forex haram. Macam mana tu kan? Sebenarnya beli saham pun sama. Beli saham dia tak ada peraturan yang hari ni kena hari ni kalau beli esok kena jual, wajib jual. Tak boleh macam tu. Dia peraturan tu dia dah menyusahkan pelabur. Dia dah menyusahkan pelabur. Ingat perniagaan yang halal dia menyenangkan antara kedua-dua pihak, penjual dengan pembeli. So dia haram kat situ kalau dia dah menyusahkan orang, menyusahkan pembeli lah, senang cerita. Ya. Okay. Alright. Ni dan sebagainya. Okay, sebenarnya dah 10 suku. Okay, cikgu rasa dah tak ada apa-apa kok habis kat sini. Okay, peta konsep ni adalah peta konsep. Kita tengok balik semula. Fungsi wang, tadi fungsi bank pusat kita dah cover. Kemudian fungsi bank perdagangan dah, perbankan Islam dah. Yang ini pendapatan individu kita dah tengok. Yang ni kita tak tengok, kita cuma tengok dekat jenis pendapatan individu. Kemudian pendapatan boleh guna, potongan wajib, peluang kehendak, lepas tu kaedah pembayaran, fitur pembelian kredit dengan pelaburan. Itu sajalah ya yang biasanya ditanya. Yang lain semua ni lebih kepada KBAT ya, KBAT, fikir logik ya, fikir logik. Macam contoh pemilihan pekerjaan, kepentingan perbelanjaan tu semua yang boleh fikir secara logik ya, akal Okey, ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa soalan, okey, cikgu akan stop recording. Okey. Right.